Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu semula dalam percubaan yang kedua. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak pasti bagaimana line saya. Kita tengok, tolong tengok line kedua. Okey. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kali ini suara saya? Adakah jelas? Adakah audio video saya jelas? Mohon sahabat-sahabat maklumkan di ruangan komen. Tadi kita telah bersiaran sekali, namun sangat teruk kualiti internet saya sebentar tadi. Saya cuba untuk kali kedua. Adakah jelas sekarang? Okey, so far jelas ke? Okey, so far jelas dan saya harap sama di pihak sahabat-sahabat. Terima kasih M. Syahrul Kamal, Kak Galik Spirit, Rozana Aziz yang kata jelas, Amiju pun jelas, Suraida Siddiq jelas, Tuan Nur Rahim Syariah Alhamdulillah daripada Seri Kembangan jelas, kemudian Kak Yaya Lia jelas, Safia Sapian jelas, Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkekalan begini. Lalu hari ini kita nak sambung daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ketiga hijrah. Kalau kita tengok pada timeline, pada garis masa yang kita dah baca daripada muka surat 66, di mana datangnya Muharram ada peperangan Bani Sulaim, Safa tidak ada peperangan, Rabiul Awal ada dua operasi, Sariyah Muhammad bin Maslamah dan perang Ghatfan, Rabiul Akhir tidak ada apa-apa, Jamadil Awal ada Buhran, kemudian bulan yang ke-6 Jamadil Akhir ada Sariyah Zaid bin Harithah, kemudian bulan yang ke-7 Rejab, Sya'ban ke-8 Ramadan, bulan yang ke-9 dan bulan yang ke-10 ada dua peristiwa besar, iaitu perang Uhud dan juga Hamra'ul Asad. Terima kasih kepada semua yang memberi maklum balas, Saadiyah Hasan, Salabiyah, Nur Shima Ghaffar dan semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu jom kita lihat pada muka surat yang ke-76. Dekat muka surat 76 maka ada QR code di situ. Dan sahabat-sahabat boleh scan QR code tersebut dan akan dibawa pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad YouTube berkenaan tentang Uhud, tentang medan Uhud. Lalu sahabat-sahabat boleh tengok YouTube medan Uhud yang mana ada perkongsian daripada Dr. Zahazan. Lalu Uhud ini berlaku bila? Pada Syawal. Ini berlaku lebih kurang setahun selepas Badar. Badar pada tahun yang kedua hijrah dan Uhud berlaku pada tahun yang ketiga hijrah. Badar pada bulan Ramadan, manakala Uhud berlaku pada bulan Syawal. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis buku, di manakah peristiwa Uhud berlaku? Tidak lain tak bukan nama peperangan itu diambil daripada nama tempat. Maka peristiwa ini berlaku di Bukit Uhud, kata penulis buku. Lalu ianya berlaku di Bukit Uhud. Lalu kalau kita tengok gambar tu, saya tunjukkan gambar, mungkin ada yang tidak ada buku. Kalaulah kita tengok gambar, maka pada gambar kita akan nampak, minta maaf kalau tak jelas, maka ini adalah Madinah dan ini adalah Bukit Uhud, dan peperangan berlaku sekitar masjid yang ada di tepi Bukit Uhud, kepada yang tidak ada buku. Dan Uhud dengan Madinah tak jauh, hanya beberapa kilometer sahaja. Kalaulah nak berjalan kaki pun boleh sebenarnya, cuma ambil masa lebih daripada sejam kalau kita jalan. Maka di sini penulis buku mulakan Uhud dengan gambar supaya kita nampak jelas. Cumanya zaman Nabi tidaklah ada pembangunan yang banyak seperti zaman kita. Cumanya zaman kita kawasan Uhud itu telah dibuat bulatan. Maka kita boleh nampak ianya dikelilingi oleh bulatan. Ada bulatan yang berhampiran dekat medan
Uhud. Maka penulis buku mulakan pertemuan ataupun peristiwa Uhud dengan membawa firman Allah yang sebenarnya kita dah baca firman Allah ini pada muka surat yang ke-65, di mana firman Allah, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kamu dalam peperangan Uhud mengalami luka, umat Islam mengalami luka, mengalami pukulan yang dahsyat dalam peperangan Uhud, firman Allah, faqad massal qauma qarhum mithluh, maka sebenarnya orang musyrikin Mekah pun mereka mengalami luka dan mengalami pada waktu itu pukulan yang teruk dalam peperangan Uhud. Maka Allah ingatkan, walaupun dalam Badar umat Islam menang, Allah ingatkan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kemenangan dan kekalahan itu kami gilirkan antara manusia. Kenapa? Agar menjadi pengajaran dan supaya Allah mengetahui siapakah orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman adalah dia kena uji dengan menang ataupun kalah, dia tetap percaya pada Allah. Dia bukan hanya beriman waktu senang, waktu susah, pada waktu itu dia tak beriman. Lalu Allah nak tengok benar-benar siapakah orang yang benar-benar beriman dan siapakah yang sebaliknya. Maka didatangkan pada waktu itu kemenangan dan kadang-kala kekalahan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya daripada peperangan Uhud ini Allah boleh menjadikan di antara kamu ada yang beroleh syahid. Lalu lebih daripada 70 orang sahabat syahid, antaranya adalah pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Antaranya pada waktu itu adalah Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Maka firman Allah, wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Kemudian ayat seterusnya firman Allah, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin, dan tujuan daripada peperangan Uhud yang mana diuji dengan pukulan yang teruk, dengan kecederaan yang ramai, supaya Allah membersihkan orang beriman dan Allah membinasakan orang kafir. Lalu di Uhud lah umat Islam boleh nampak siapakah golongan munafik. Di Uhud Allah tunjukkan siapakah golongan-golongan munafik ini. Maka Uhud pada waktu itu adalah satu pukulan yang besar terhadap umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap baginda. Lalu bagaimana boleh bermulanya peperangan Uhud? Kata penulis buku pada muka surat yang ke-77, kemarahan Quraisy di Mekah kepada Rasulullah semakin memuncak. Kenapa mereka marah kepada Nabi? Satu, Nabi telah sekat banyak laluan perniagaan mereka. Dan yang kedua, kata penulis buku, lebih-lebih lagi setelah kekalahan besar yang memalukan di medan Badar sehingga mengorbankan ramai tokoh pembesar dan bangsawan mereka. Dahlah Nabi banyak tutup laluan perniagaan mereka menuju ke Syam. Lepas itu dalam peperangan Badar mereka kalah besar. 70 orang menjadi tawanan dan 70 orang daripada kalangan mereka terbunuh. Selain daripada itu, tokoh-tokoh besar mereka seperti Abu Jahal, pada waktu itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian pada waktu itu Walid bin Utbah dan banyak lagi yang lain. Maka pada waktu itu banyak yang terbunuh. Maka mereka sangat marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu itu mereka cuba nak tuntut balas. Kalau kita perasan dalam peperangan Sawi yang kita dah baca, selepas daripada Badar berlaku peperangan Sawi. Lalu peperangan Sawi kita dah baca, sahabat-sahabat boleh buka muka surat yang ke-61. 61 pada bulan yang ke-12 bulan Zulhijjah tahun yang kedua Hijrah. Maka berlaku peperangan Sawi. Maka dalam peperangan Sawi, Abu Jahal konon dia cuba nak balas dendam, tapi malu sebab bila Nabi keluar membawa tentera berkuda, mereka lari. Sebab itu kata penulis buku, bukan itu sahaja, malah kegagalan misi Abu Sufyan dalam peperangan Sawi untuk menebus kekalahan di Badar telah mencalakan lagi maruah Quraisy di mata orang Arab. Orang Arab pun pandang rendah kepada Quraisy, kata superpower, sebab di semenanjung Arab yang kuat adalah Quraisy.
berbeza dengan Rom dan Farsi pada waktu itu yang dikira berada di luar daripada tanah Arab. Walaupun Yaman dan Syam di tanah Arab, tapi pada waktu itu dikira berada di bawah pemerintahan Rom dan Farsi. Maka mereka malu dalam Badar kalah, bila nak tuntut balas dalam peperangan Sawi beberapa bulan selepas Badar pun malu, sebab bila Nabi keluar bawa tentera, mereka lari lintang pukang tinggalkan bekalan mereka. Maka sebab itu orang-orang Quraisy bersungguh-sungguh untuk membakar semangat orang Mekah agar bangkit semula melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berjaya untuk membunuh Nabi. Maka Uhud menjadi medan mereka untuk balas dendam. Lalu sebab itu sebahagian para ulama sirah meletakkan tajuk Uhud sebagai medan balas dendam oleh orang-orang Quraisy. Maka bagaimana mereka nak buat persediaan? Sebab mereka nak kumpulkan tentera yang lebih ramai. Mereka nak kumpulkan bekalan yang lebih banyak, lebih besar. Kalaulah mereka kena kepung Madinah, mereka dah ada persediaan. Maka pada waktu itu, orang Quraisy sepakat untuk membelanjakan harta yang besar dalam peperangan Uhud ini. Lalu mana mereka dapat duit? Jom kita baca. Lalu bagaimana mereka dapat duit untuk peperangan Uhud ini? Kata penulis buku, api kemarahan Quraisy tidak tertanggung lagi. Tidak terlanggung. Kenapa? Sebab yang kita dah baca pada perenggan pertama tadi. Mereka kalah dalam Badar, banyak pemimpin mereka terbunuh. Nabi sekat banyak laluan perjalanan perniagaan mereka menuju ke Syam. Abu Jahal yang kononnya nak balas dendam, bila Nabi kejar, lari lintang pukang dalam peperangan Sawi. Maka pada waktu itu mereka nak kumpulkan dana yang besar, dan mereka nak kumpulkan pada waktu itu jumlah tentera yang ramai. Lalu apakah episod seterusnya? Lalu insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Kerana saya berada di rumah ibu bapa saya, lalu kita baca sedikit sekadar nak istiqamah dan nak mengambil keberkatan. Insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Kita nak sambung esok pada peristiwa bagaimana orang Quraisy kumpulkan dana, dan dana mereka bukan sikit, puluhan juta ringgit pada zaman kita. Mana mereka dapat dana tu? Insya-Allah kita akan sambung esok. Uhud ini detail sedikit cerita dia, panjang sedikit cerita dia. InsyaAllah kita akan habiskan dalam beberapa siri yang mendatang ini insyaAllah. Terima kasih semua. Minta maaf di atas kekurangan pada siaran yang pertama tadi. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku sirah, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen insyaAllah. Jumpa lagi. Bismillah.